أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 15, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 15, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Manakala wajib segala sifat ini, sifat hayah, qudrah, iradah, ilmu, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan wahdaniyah. Wajib segala sifat ini wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahilah segala lawannya. Apabila 9 sifat lah ni yang masuk di bawah iftikar ilaih, berkehendak segala yang baharu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 9 sifat. Manakala wajib sekali sifat ini 9 sifat, mustahilah segala lawannya 9 sifat. Maka jumlah ni apa? Perhimpunan. Jumlah maknanya perhimpunan. Kita jumlah juga dah. Capur dapatlah jumlah. Jumlah tu bahasa Arab. Jumlah ni perhimpunan. Faham tak ni? Dia gini. Dia jumlah ni capur tu satu. Jumlahnya gitulah. Jumlah ni secara kasar dah lah. Secara halusnya campur ni keluarlah jumlah. Itu panggil ijmal. Itu perhimpunan. Itu panggil perhimpunan. Kan kita ijmal tu kan secara perhimpunan, secara rangkuman. Perhimpunan rangkuman macam mana? Contohlah kita kata 50 ni mari mana ni? Ni capur ni. Ni capur ni capur. Tolak ke capur ke bahagi ke? Keluarlah jumlah 50. Jadi jumlah ni perhimpunan. Maknanya keluar 50 ni kasar dah ni. Dah mari mana keluar 50 ni? Panjang ceritanya. Capur tolak, bahagi kali, capur tolak, akhirnya keluarlah jumlah dipanggil. Tu ijmal, ringkas. Patuh 50 yang jadi kamu kira kerja per 50 ni. Nak perici, kena tengok sini lah. Ni ada capur, ni ada tolak, ni mari ni. Ni tafsir ni. Pada perhalusi kan. Capur tolak. Okey, keluarlah jumlah perhimpunan. Hak kasarnya banyak ni. Tapi kasar ni mari mana ni? Hak cara satu-satu ni, dia kira gini, dia kira ni. Kira. Atau orang kata jumlah, ijmal secara kasar. Kan tak ni?
Tapi kita jumlah ni bahasa Malaysia lah. Capu, keluar jumlah. Jumlah tu kasar. Nak siapa di jumlah tu? Nak siapa di jumlah tu? Perici dia perici molek. Yang kamu boleh jumlah banyak ni. Perici. Salah takut jumlah yang kamu duduk letak ni. Dia pun perici. Tengok. Betul tak? Dengan jumlah dia? Betul lah. Mana apa? Hak perici satu-satu perici. Keluar jumlah. Perici dia panggil tafsil. Hak jumlah dia panggil ijma, kasar. Yang mana kadang-kadang kan, kita nak tambah, saya tambah ambil tahu. Macam mana kamu kira, kamu capu, kamu tolak, kamu begitu, kamu begini, hak tu hal kamu. Saya nak jumlah saja. Mana ni? Dia nak mana? Kasar. Nak jumlah je, nak jumlah. Nak jumlah. Yang kamu boleh jumlah banyak ni perici macam mana? Saya tak ambil tahu. Itu contoh. Ada satu secara perici, ada satu secara ijmal, secara jumlah, secara perhimpunan, secara rangkuman. Tapi ni jumlah ni capu sungguh ni. Ni jumlah ni capu sungguh. Capu sifat yang masuk dalam istighna dan sifat yang masuk dalam iftikar ilaih. Keluar jumlah ni capu sungguhlah. Tapi kalau keluar jumlah capu ni sininya maka jumlah barang melazim akan diakan oleh iftikar itu, iftikar kepada Allah itu 18 akidah. 18 akidah ni kira mana? 9 yang wajib, 9 yang mustahil. 9 wajib, 9 mustahil itulah hak secara perici. Jumlahnya 18. Jumlahnya 18. Jumlah tu ijmal lah. Tapi sini bukan ijmal ni, ni jumlah sungguh ni. Perhimpunan dia berapa? Jadi manakala wajib segala sifat ini, sifat yang 9. Ingat 9 ni. Mustahilah segala lawannya. Maka jumlah perhimpunan, barang yang melazim akan dia, sifat yang melazim akan dia, akan barang oleh iftikar itu, oleh berkehendak kepada Allah itu 18 akidah, 9 capu 9. Kemudian iftikar itu tu, kita kalau sebut iftikar, kita kena apa? Mulahazah. Minggu lepas sebut sila je. Tak faham orang kitanya. Saya tengok dia komen tu tak faham dalam FB. Allah main ngocap pun orang luar. Mulahazah apa? Kena mari di hati lah. Sebut iftikar, berkendak, apa? Berkendak segala yang baharu kepada Allah. Iftikar, berkendak, iftikar disebut iftikar. Dia sebut iftikar, dia kena mulahazah. Terdahulu kan, maka tiada harus bagi seseorang i'tikadkan iftikar itu sifat Allah, melainkan serta mulahazah kepada muta'allaqnya dengan kasrah lam, iaitu kalimah kepadanya. Makna kena mari mulahazah di hati ni, kena mari di hati. Iftikar mari di hatinya, iftikar kepada Allah. Ni kena ada mulahazah. Kalau iftikar saja tu tak harus gitu, haram. Sebab iftikar berkendak sifat makhluk. Dah kata iftikar di sini ni. Maka jumlah yang barang yang melazim akan barang oleh iftikar itu. Tengok iftikar je. Tak ada iftikar ilaih. Iftikar itu, kata iftikar dia kena mulahazah, kena sila, kena mari di hati ni. Iftikar maknanya berkehendak yang baru kepada Allah. Dia kena gitu. Kalau istighna tak apa dah.
Itu sifat hakiki, sifat Allah. Allah yang terkaya. Terkaya Allah daripada segala-gala yang lain. Dah sebut segala-gala lain buat faham dah. Allah bersifat istighna. Allah terkaya. Allah lepas daripada segala-galanya. Tapi kalau kita sebut kata istighna saja, tak ada masalah. Allah bersifat dengan terkaya. Perincinya apa? Terkaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Allah lepas. Kemudian hak iftikar tu, tidak harus seseorang iktiqadkan iftikar tu sifat Allah, melainkan kena mulahazah, kena sila, kena mari di hati. Iftikar apa? Iftikar berkehendak kepada Allah. Berkehendak kepada Allah pun sebenarnya sifat makhluk juga. Tapi oleh kerana berkehendak kepada Allah, maka dipanggil sifat sababi. Dengan sebab berkehendak sekarang yang baru kepada Allah, maka oleh kerana berkehendak tu kepada Allah, maka diletak sebagai iftikar ilaih. Berkehendak pada Allah tu sebagai sifat Allah. Tapi yang berkehendak pada Allah ni siapa? Makhluklah yang berkehendak pada Allah. Kata sifat Allah, kerana berkehendak tu kepada Allah. Tapi berkehendak tu memang sifat makhluk. Tapi berkehendak kepada Allah, kerana sebab berkehendak tu kepada Allah, maka iftikar ilaih dikatakan sebagai sifat Allah. Sifat istighna, terkaya. Sifat iftikar, yakni iftikar ilaih, berkehendak kepadanya, kepada Allah. Tu kena cermat tu. Kena cermat. Mana iftikar tu kena jagalah. Ni hak kita jaga dah minggu lepas ni. Dan tiada harus pula mengitlaqkan iftikar tu sifat Allah. Dia kata iftikar sifat Allah, tak boleh. Tak harus seorang tu. Seperti banyak jatuh, banyak berlaku di lidah orang Melayu yang mengajar dan belajar. Dan jika atas jalan majaz sekalipun, majaz je, letak je, bukan sebenar-benar, tak boleh. Kena iftikar kepada Allah. Iftikar kepada Allah. Atau bahagian orang mengajar, bahagian belajar, kita beriktikar. Iftikar sifat Allah, kita kena mulahazah. Iftikar sifat Allah, mana iftikar kepada Allah, itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hak nata kaki nombor 1 luar tu, tu catatlah tanda. Istighna tak apa. Sebab istighna memang sifat hakiki, sifat sebenar-benarnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Istighna, Allah terkaya. Apa mana terkaya? Lepas daripada segala-galanya. Lepas daripada apa segala-galanya? Lepas daripada segala yang selain daripada Allah, yang ini makhluk. Itu istighna. Kemudian iftikar ilaih, tu berkehendak kepada Allah oleh segala yang baharu. Jadi sini pun sebut iftikar je ni. Maka jumlah barang yang melazim akan barang oleh oleh iftikar itu. Ana iftikar berkehendak segala yang baharu kepada Allah. Iftikar dengan makna berkehendak oleh segala yang baharu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 18 akidah. Lepas tu 18 akidah capu pula yang masa dah beristighna terdahulu 23. 18 capu 23, keluarlah jumlahnya 41 aqaidul iman yang masuk di bawah la ilaha illallah, kalimah syahadah yang pertama. Ni nak beri jelas lagi kitanya. Kalau kita duk mengaji sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Untuk mengenal Allah sebagai ilah yang disembah dengan sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar,
terkaya dan berkehendak segala yang baharu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilah, sembahan yang sebenar. Kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan istighna dan iftikar ilaih. Nak kenal Allah, ini permulaan agama. Nak kenal Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Cuma perici nak kejap lagi. Kalau kita sendiri pun hak 20 sifat, 11 masuk dalam istighna, 9 masuk dalam iftikar ilaih itu, kalau tanya betul benar kita mungkinlah. Macam sebut tu dahulu kan. Sebab dia selang-seli. Tak ada selang-seli. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamu binafsih, istighna. Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayah, iftikar ilaih. Sama, basar, kalam, istighna. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, iftikar. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, istighna. Gimana kita kalau buat ujian? Selang-seli. Ni. Dia tak sama dengan pembahagian nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Tu jujuk. Ada jujuk? Jujuk mai tau. Jujuk. Apa dia jujuk? Bukan jujuk, jujuk. Jujuk. Dia ada J 2 T tau. Jujuk. Dia jujuk ni asal gua ni. Tak ada jujuk. Jujuk. Susung. Jujuk. Kena sebut molek. Jujuk tu dengar. Jujuk. Orang KM mana mari jujuk ni. Jujuk. Bukan sadu J2T tau. J2. Jujuk. Dia jujuk lah susung. Kudrah nafsiyah, qidam sampai wahdaniyah, salbiyah, kudrah sampai ke kalam, ma'ani, kaunu qadam sampai untuk kalimah, maknawiyah. Makan jujuk tu kan susung, senang. Istilah iftikar ni dia tak jujuk, dia tak susung. Tapi waktu tak pandai nak bagi, tak ada kata berdosa. Cuma yang pentingnya kita faham molek satu-satu pembicaraan sifat tu. Sifat 20 kena perici molek, ataupun kurang-kurang sifat 13 kena perici molek. Kawan-kawannya sifat 13 tu kena perici molek. Wujud sampai ke kalam kena perici molek. Saya fokusnya wahdan mukhalafah pada perbuatan, wahdaniyah pada perbuatan, kudrah, iradah, ilmu. Kena dalami molek tu. Mukhalafah 3. Mukhalafah pada zat, sifat, perbuatan, terutama mukhalafah pada perbuatan. Wahdaniyah 3 juga. Wahdaniyah pada zat, sifat, perbuatan, terutama wahdaniyah pada perbuatan, kudrah, iradah, ilmu. Sama basar kalam, waktu tak ada hok berpegang terpesong, tak ada situ. Faham molek sama basar kalam, clear lah. Wujud, qidam, baqa, clear lah. Tak ada situnya. Yang berpegang Tuhan ni baharu ke, Tuhan ni binasa, tu kafir terus. Tu kena perici juga. Tapi waktunya tak ada hak timbul pegangan yang terpesong. Hak pergi pada masalah rukun iman yang ke-6 tu. Masalah rukun iman yang ke-6. Boleh tahunya biasanya saya pilih jemputan macam minggu lepas lah. Beri contoh soalan akidah. Hak bab rukun iman ke-6. Jadi orang apa ni? Hak jenis keluar ni dah atas kepala tu, hak tu keluar tu. Hak ni keluar pening kepala tu lah. Katung kan keluar apa? Kalau pening kepala keluar apa atas kepala tu. Tapi ada orang yang senyum mewek je. Ada ni?
Ada orang senyum mewek. Pada senyum mewek. Hak tak mewek ke mana? Senyum sini ke apa? Kan dia ada senyum sini tau. Ha? Senyum mewek ni maknanya lebar tau. Oh, lebar lah senyum mewek tu. Senyum lebar sampai ke pipi lah. Ke mana? Ha? Senyum sampai ke pipi. Ha? Oh, senyum sangat. Mewek sampai ke pipi lah. Dahlah bagi orang yang faham cerita senyum mewek. Tapi kalau suruh cerita belum tentu dia pandai cerita. Suruh jawab belum tentu dia pandai jawab. Tapi bila cerita jawab tu, gitulah. Tapi kalau suruh dia yang jawab, serendah, angkat tangan. Ni, Jadi dalam bab ni, contoh soalan ni ada ABC. Dia panggil apa kalau ABC? Objektif. Kalau hot ada ABC, subjektif. Tak, kita ni sekurang-kurangnya soalan objektif tu boleh jawab. Sekurang-kurangnya. Soalan subjektif tu kena pandai dalam susun ayat. Sekurang-kurang kita soalan objektif tu. Mana kalau soalan akidah A, B, C. A ni salah ni. B ni pun salah ni. C ni betul. Sekurang-kurang kita kena gitu. Kurang-kurangnya. Kalau nak jawab subjektif tu kena susun, kena karang tu tu lagi kena mahir lah. Tu lagi kena mahir. Tapi sekurang-kurangnya kalau beri A, B, C, D, ni A ni sahih, salah B ni tak berangat salah, tapi salah lagi ni. Ni. Jawab sungguh ni, jangan jenis capok boradu ni. Capok boradu A, B, C, D, bakal beri je. Tu dia jadi tu. Ada ni. Mana pun ni jawapan A, B, C, D tu, kita ada jawapan tu. Mana kita boleh jawab hak mana tu? Tu sekurang-kurang. Kalau soalan subjektif kita boleh karang, boleh huraf, tu nombor satu. Habis sekurang-kurangnya A, B, C, D tu, A, B, C, D. Satu je betul. Tiga tu tak betul. Mana? Hak ni betul, hak ni betul. Tu sekurang-kurang. Mana ada orang dia dengar, dia okey. Ada orang ni, ni bab pegangan. Tu kena pergi molek tu. Tambahan pula sekarang ni. Ada satu rakaman, hak jahat, kafir tu tak ada kena-kena langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rakaman pengajar kau cakap. Orang kafir tu tak ada kena-mengena dengan iradah Allah, tak kena-mengena. Tak ada. Maka sebadang layaklah mereka diseksa dalam neraka selama-lamanya. Terang-terang rakaman tu. Dan dikatakan rakaman tu tersebar luah. Dikatakan orang kata saya ni, dia kata rakaman ni tersebar luah. Mana kekafiran tu, orang kafir tu tak ada iradah Allah. Tak ada. Ada ni. Maka sebadang layaknya mereka orang kafir tadi dikekalkan neraka yang jelas-jelas salah tu. Tapi tersebar luah dikatakan rakaman tu. Orang di atas saya. Kalaulah kufur tu bukan datang daripada Allah Ta'ala. Lucu ni kita bicara iftikar ilahi ni lucu lah. Tak ada berkendak dah kepada Allah. Hanya masing-masing sendiri. Allah hanya mengetahui saja. Iradah tak ada. Kudrah Allah tak ada. Wahdanah pada perbuatan tak ada. Ni kita bicara nak mengenal Allah sebagai ilah ni. Sebagai sembahan yang sebenar. Jadi dengan pembahagian istighnaq dan iftikar ilahi ni lebih memantapkan kita. Pada ni. Nak ceritanya kalau kita tak pandai lah dua sifat istighnaq iftikar tu kita tak pandai, tak apa, janji sifat 20 tu kita mantap molek. Tapi dengan istighnaq iftikar ni bertambah kejak kitanya. Dan kita ngaji sifat 20 pun itulah mengaji untuk mengenal Allah sebagai ilah. Permulaan agama kan, ada kitab Faridatul Faraid,
mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah sembah yang sebenar, sifat 13 ataupun sifat 20. Cuma hak 20 ni perici pula bagi molek istighna ni hak mana, iftikar ilahi ni hak mana. Tu lebih memantapkan lagi, jadi hak berkait dengan qada dan qada masuk dalam iftikar ilahi. Qada qada lah, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu masuk pada iftikar ilaih. Hak qada dan qada. Cuma terdahulunya dalam kitab kita ni dia susung hak sifat yang masuk dalam iftikar ilaih tu. Hak masuk dalam istighna disusun teratur. Hak istighna dahulu kan. Hak istighna dahulu artinya terkaya Allah daripada tiap yang lain itu melazimkan, memistikan wujudnya wujud oleh Allah, dan kidamnya kidam oleh Allah, dan bakoknya bakok oleh Allah, dan mukhalafatul lil hawadis, dan qiyamu binafsi, susun tu kan. Dan wajib sama basar dan kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, kan susun tu kan. Malik tu susunglah, tapi dia tetap selang-seli tu, bukan jujuk tadi. Jujuk. Kena guna juga logat kita ni. Kena apa? Masyhurkan logat Terengganu. Ada orang Riau tu dimasyhurkan logat Kuala Berang. Tengok. Pio. Pio. Orang bandar tak sarak Orang bandar tak sarak tak faham sepatah pun macam Jawa dah bunyi. Ada Jawa macam bunyi Jawa dah. Hak pio. Lepas tu dia kata belah nu lain sebutan, belah nu lain sebutan, sama-sama ulau belaka tu. Hak ulau belaka. Ni hak ulu belaka. Hak ulu puih tak ada ulu puih. Dia ada Kuala Puih, Ulu Puih. Tu nama kampung tu, Kuala Puih, Ulu Puih. Pueh, Puih. Kita ni kalau kata kat orang lah, mu ni Ulu Puih, mu ni orang darat. Dia orang halu darat, orang darat. Jakun. Darat. Abang apa? Hili, abang darat. Kita kalau duduk kampung, kalau darat, dia letak lalu muni Ulu Puih ni. Ada Ulu Puih. Memang ada nama kampung. Tapi dia punya Kuala Berang ni dia sebutan lain antara satu kampung. Nak teh, cuba pergi pasar, dengar orang tua-tua cakap macam gitu ya. Macam sungguh. Siapa orang bandar ni cuba pergi pasar Kuala Berang, jangan cakap budak-budak ni dia orang sekolah lain. Budak-budak orang sekolah. Pergi dengar orang tu cakap sama dia tu. Hati minta maaf. Sepatah tak faham. Ada ni. Duduk lagi. Tak faham. Nak sadak cakap dengar saja je lah. Dia kena buat keluar logat Terengganu. Jadi hak istighna tu dia susun jujuk. Hak macam hak susunan sifat 20 lah. Tapi hak iftikar ilahi ni dia mula dengan sifat apa? Melazimkan hayah, kudrah, iradah, ilmu. Dan kaunuhu hayyan, dan kaunuhu qadiran, dan kaunuhu muridan, dan kaunuhu aliman, dan akan wahdaniyah. Yang ke-9 wahdanah diubuh. Yang pertama dimulai dengan hayah. Kita sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayah. Di sini hayah, kudrah, iradah, ilmu. Mana disusung tu? Wahdaniyah nombor 9 dibubuh. Wahdaniyah. Hak 9 sifat yang masuk dalam sifat iftikar ilahi tu. Tapi dimulai dengan hayah. Ni sama dengan kitab Baqarah. Kitab Baqarah sifat 20. Ni
Qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Yang keenam. Yang ketujuh hayah. Yang ke-8 kudrah. Yang ke-9 iradah. Yang ke-10 ilmu. Yang ke-11 sama. Yang ke-7 hayah dibubuh. Kenapa dibubuh hayah yang ke-7? Sebab kudrah ke, iradah ke, ilmu ke, hayah seolah-olah menjadi syarat. Ada ni? Tak ada hayah, kudrah, iradah, ilmu ada. Macam kita lah. Mati dah. Terlantar dah. Mati dah. Terkujur. Terkujur. Mati dah. Jangan. Kudrah dia tu. Gagah tu. Jangan dekat terkajang di dia kan. Ada lagi? Ada lagi kudrah dia. Ada lagi iradah dia. Ada lagi ilmu dia. Jangan. Walaupun dia mati tu. Ilmu dia banyak. Kita tanya dia. Dia boleh jawab kalau dia mati pun. Ada? Ada dah. Jadi seolah-olahnya kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, sifat makni yang 6 ni seolah-olahnya hayah menjadi syarat. Seolah-olah. Sebab tanpa hayah ada sama, basar, kalam. Tak ada. Sebab tu nak kitab Baqarah, sifat yang ke-7, sifat makni yang pertama hayah. Jadi pelik sikit lah. Sini dia ambil hayah dulu ni. Susah kita nak susungnya. Dia ambil hayah, kudrah, iradah, ilmu, kaunu hayyan, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, dan wahdaniyah. Yang ke-9 yang letak wahdaniyah. Seolah-olah je ni menjadi syarat. Bukan syarat sungguh. Sebab syarat dengan masyru' ni, syarat kena ada dulu. Ada ni contoh-contoh. Syarat sosmayang, suci daripada hadas, suci daripada najis, menutupi aurah, menjadi syarat untuk sosmayang. Maka syarat dengan takbir semayang ni mana dulu? Syarat dululah. Syarat didahulu daripada masyru'. Ke macam mana? Ke takbir barulah ambil semayang. Lepas takbir baru basuh najis. Lepas takbir baru tutup aurah. Dia kena susunglah syarat dahulu daripada masyru'. Jadi kalaulah hayah ni menjadi syarat, betul benar. Jadi hayah je lah koding. Hak lain jadi baharu. Itu mustahil sebab sifat Allah qadimah belaka sedia kala. Dah kata hayah menjadi syarat seolah-olah. Kenapa ditekan hayah ni? Sebab pembicaraan sifat ma'ani yang 7, kudrah sampai ke kalam ni, masing-masing ada ta'alluq belaka. Ada ta'alluq, ada hijaan belaka kan? Ta'alluq kudrah mengada, meniadakan. Ta'alluq iradah menentu, menetapkan. Ta'alluq ilmu mengetahui segala-gala. Ta'alluq sama mendengarkan perkara yang ada. Ta'alluq basar melihat akan apa yang ada. Itu ta'alluq fungsi bagi satu-satu sifat. Hayah tak ada ta'alluq. Sifat hayah, apa fungsi sifat hayah? Menghidupkan akan makhluk. Menghidupkan akan makhluk, itulah ta'alluq fungsi kudrah. Jadi hayah tak ada ta'alluq. Sifat makni yang 7, walaupun hayah tak ada ta'alluq, hayah ni seolah-olah menjadi syarat nak ada sifat ma'ani yang 7. Nak ada kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Hayah. Kalau hayah tak ada kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, nak ada mana? Jadi hayah ni seolah-olah. Kena faham molek ni. Bukan syarat sungguh. Kalau syarat sungguh dia dulu kemudian lah. Kalau hayah syarat sungguh, hayah je lah qadim sedia kala. Sifat yang lain jadi baharu lah pulaknya. Mustahil gitu. Jadi sini dimulai dengan hayah, kudrah, iradah, ilmu. Kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman.
dan wahdaniyah. Ini maksud dia istiqar ilaih. Apabila manakala wajib segala sifat ini bagi Allah Ta'ala, mustahil lah segala lawannya. Kan kita pegang dua lapis kan. Yang pertama pegang akan hukum bagi sifat yang wajib. Tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat hayah. Tentu sungguh Allah bersifat kudrah, iradah, ilmu. Kita berpegang pula akan hukum bagi sifat mustahil. Lawan pada lawan pada sifat hayah, sifat maut, mati. Kita berpegang mati tentu tak sama sekali bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kudrah lawan dia lemah tentu tak sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang dua lapis. Satu pegang hukum sifat wajib, satu pegang hukum sifat mustahil. Hak ni maksud di bawah sifat iftikar ilaih. Sifat yang kedua bagi sifat Allah sebagai ilah, sembahan yang sebenar. Kalau contohnya Allah bersifat dengan sifat berbilang, lawan kepada wahdaniyah, maka lucu sifat iftikar Allah. Kenapa lucu? Sebab bila ada dua Tuhan, satu Tuhan langit, satu Tuhan yang cara langit, satu Tuhan cara bumi, berarti Tuhan langit itu makhluk di bumi tidak berkehendak kepada dia. Begitu juga Tuhan bumi, makhluk di langit tidak akan berkehendak kepada dia. Maka tidak berkehendak kepada Allah oleh sekalian yang baharu, hanya separuh-separuh. Lucu Allah sebagai ilah. Mana kalau ada dua Tuhan, dua-dua bukan Tuhan. Dah Tuhan langit. Dah. Sebab apa Tuhan langit bukan Tuhan? Dah makhluk di bumi tidak iftikar kepada dia. Dah bumi ni pula makhluk di langit tidak iftikar kepada dia. Maknanya tidak berkehendak sekalian yang lain kepada Allah. Maka kalau tidak berkehendak sekalian, yang pertama separuh kehendak, Tuhan yang kedua separuh kehendak, kedua-dua bukan ilah. Gitu ya. Kedua-dua bukan ilah. Kalau kata Tuhan satu tapi tidak bersifat dengan sifat kudrah, sifat lemah, kalau Tuhan lemah nak berkehendak kepada Allah Ta'ala apa kalau Tuhan lemah? Mana lucu Allah sebagai ilah kalau bersifat dengan sifat lemah. Faham tak ni? Kalaulah kita balik semula, kalau kata dua Tuhan, satu Tuhan bicara hal langit, satu Tuhan bicara hal bumi, letak nama Tuhan lah dua-dua bukan Tuhan. Letak nama, dah salah letak nama, bukan Tuhan kedua-dua. Sebab apa? Sebab tidak iftikar kepada oleh sekalian. Ada ni? Bila tidak iftikar kepadanya oleh sekalian, letaklah hak Tuhan yang urus langit, hak bumi tak boleh kosek. Hak Tuhan urus bumi, hak langit tak boleh kosek. Maka hak Tuhan yang urus langit, makhluk di bumi, tak ada iftikar ke dia. Tuhan yang urus bumi, hak makhluk di langit tidak iftikar kepada dia. Maka kedua-dua tak betul panggil Tuhan. Kalau dua je, dua-dua bukan Tuhan. Ada ni. Dua-dua bukan Tuhan. Gimana? Walaupun kita letak nama dua tu Tuhan asalnya, salah letak nama Tuhan kalau dua. Tuhan satu. Dua-dua bukan Tuhan. Walaupun letak nama Tuhan, dua-dua ni. Dah. Dua-dua bukan Tuhan. Bayangkan Allah Tuhan yang satu, tiba-tiba apa yang berlaku bukan kesemuanya perbuatan Allah. Tidak esa pada perbuatan, esa pada zat sahaja. Allah esa pada zat, tidak esa pada perbuatan. Dengan bahawa makhluk membekah juga.
Kalau sama-sama nama Tuhan pun dulu bukan Tuhan, ni nama makhluk. Beri bekah. Jadi kalau makhluk beri bekah, hak makhluk beri bekah berkendak tak kepada Allah? Tak lah. Nak hangu? Tak ada iftikar kepada Allah. Api berperanan. Nak putus? Tidak iftikar kepada Allah. Pisau berperanan. Ada ni. Hak sama nama Tuhan pun bukan Tuhan. Nama makhluk dia buat macam Tuhan. Itu sama telah lah, tidak mengenal Allah sebagai Tuhan yang sebenar. Ada ni. Kerana dua Tuhan menyebabkan tidak berkendak sekalian kepada satu-satu, kedua-dua bukan Tuhan. Satu Tuhan wahdaniyah pada zat, tapi perbuatan tidak satu. Allah perbuat kerja Allah, makhluk perbuat kerja makhluk. Makhluk ni bukan Tuhan ni. Bersifat dengan sifat Tuhan, menjadikan bekah. Oh, bayangkan. Ini panggil mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena ingat baik ni. Atas nama Tuhan sama Tuhan pun dulu bukan Tuhan. Wahdaniyah pada zat Allah satu Tuhan, tapi perbuatan bukan perbuatan Allah saja. Makhluk jadi Tuhan pula. Tuhan sama Tuhan dua-dua bukan Tuhan ni. Letak nama tak dua-dua bukan Tuhan. Tak, satu je Tuhan. Selain itu makhluk belaka. Tiba makhluk boleh menjadikan juga macam Tuhan. Macam mana? Tak ada iftikar lah. Yang mengenyangkan nasi. Maka untuk kenyang tidak iftikar kepada Allah, iftikar kepada nasi lah. Berkedap pada nasi. Ini cerita pegangan ni. Ada pun hak hati tu berkendak ke nasi, tu lain. Tak berkendak ke nasi. Allah berah habis dah. Huru-hara sekali. Apa tu? Berkendak kepada berah. Tu bukan pegangan. Itu asbab. Tapi asbab pun berkendak. Apa? Berkendak sungguh-sungguh. Gatung ngonek. Apa ngonek? Faham ngonek tau? Gatung ngonek faham? Ya payah orang kita ni. Bukan Terengganu belaka. Nikah Terengganu je. Kadang-kadang dua-dua bukan Terengganu pun ada dua-dua bukan Terengganu pun ada. Tapi nikah orang Terengganu 20 tahun 30 tahun cakap tak ada Terengganu pun. Apa dah anda nak ajuk Terengganu? Kelantan mudah ajuk tau. Terengganu payah nak ajuk ke kan? Dah nikah 20-30 tahun bercucu dah duduk Terengganu. Tak cakap Terengganu. Maha ni, lorat Terengganu maha. Khas untuk lahir di Terengganu dia. Maknanya gatung ngonek, gatung sungguh. Macam perut kita. Pesankan anak tak beli berah. Pesan seorang lagi tak beli berah. Lepas tu mak, lapor mak Apa lapor mak Iftikar berkendak kepada Allah yang mengenyangkan. Itu pegangan. Marah kau tu ni. Lepas seorang macam-macam. Hak ni tak sempat, hak ni sibuk, hak ni Allah. Nak suruh mak lapor. Apa mak? Mak tak ada Tuhan ke? Berkendak kepada Allah yang mengenyangkan. Itu pegangan. Lepas tu nampak gatung kepada makhluk berah. Makhluk orang awam gitulah. Kira ni. Sampai makong sungguh tak payah ada berah. Cedok je tu keluar berah daripada bekas tu. Tu sampai makong sungguhlah. Ini cerita iftikar pegangan ni. Maknanya apabila segala yang berlaku itu perbuatan Allah, maka pegangan kitanya hanya berkendak pada Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Pegangan kita. Pegangan. Tapi orang awam ni, kalau kita cakap kok, memang tadilah gatung ngonek kepada asbab. Boleh mari sejik ni, kereta tu lah. Orang tu lah ambilnya. Ada ni. Dia tak mari, tak sapa lah. Sapa tak sapa bukan kereta yang beri bekah. Allah yang sampaikan. Allahumma lakah. Siapa? Sulaiman. Allah lipat bumi.
Mana? Maknanya apa tu? Apa panggil apa? Iftikar. Tidak. Itu hanya asbab hati orang awam. Manapila kita iftikar pegangan berkendak hanya kepada Allah, berarti yang berlaku hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Keesaan pada perbuatan yang berlaku semuanya perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah ni, iftikar ilaih, berkendak segala yang baharu kepada Allah sekaliannya. Sebab apa? Yang berlaku kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hak ni hak selesai hak kalimah syahadah yang pertama. Istighna jumlahnya 23 sifat, iftikar ilaih jumlahnya 18 sifat. Jadi 23 campur 18 41 yang terkandung di bawah kalimah syahadah yang pertama. Baki lagi 9 masuk di bawah kalimah syahadah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. 41 campur 9 50 aqaidul iman yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Ini perincian. Ini perincian. Hak pegangan kita tetap dah. Tapi hak perincian ni biarlah kita tahu jumlah dia, bilangan dia, sifat mana. Boleh mana apa ni? Kadang-kadang orang tua-tua ni dicakap benda gini lah, dicakap sama dia. Cakap hak ning. Cakap hak ni, cakap hak ilmu. Hak lara-lara tu duk cakap lah. Hak lara-lara tu. Orang tua-tua ni tak lain sikit dah. Sekarang ni bukan hak lara dah. Lara ni hak sia-sia. Sekarang ni banyak dah hak benda-benda maksiat. Sekarang ni banyak umpatan, makian, kejian, fitnah, memfitnah. Kena cermat molek. Kena jaga-jaga. Ini dosa-dosa yang besar belaka. Benda dosa yang bergantung dengan anak Adam. Muflih di pada mahsyar. Kita boleh buat amal ni pun kemudian dah jadi buat amal, kemudian nak beri pahala kepada orang lain, tak pasal amal kita sikit sangat. Nak cakap orang je mikir, orang tu aku tak berahi ke dia, dah tak berahi ke dia, kenapa nak beri pahala ke dia? Lepas tu kata Abdullah Al-Mubarak, kalau aku ni suka mengumpat, kata Abdullah Al-Mubarak, nescaya aku umpat akan dua tu aku, sebab mereka lebih berhak dengan pahala kebajikanku. Jangan salah faham ni, bukan suruh mengumpat mak ayah. Balik. Oh boleh mengumpat mak ayah. Bukan gitu. Mana Abdullah Al-Mubarak mengatakan, kalau aku ni suka mengumpat, aku akan mengumpat ibu bapa aku, sebab mereka yang berhak dengan pahala aku. Ni kita orang yang kita tak berahi, ada ni tak berahi. Mana kita ni bukan kedeku. Tapi kalau duduk kedah, kita dah jamin dia. Apa dah jamin? Jamin. Bukan kena takap polis ni. Kata takap polis kan jamin kan? Bukan ni. Bukan panggil jamin. Kalau kita belanja kedai kopi ya. Jamin ke tau? Jamin ke? Orang makan kedai kopi, kita bayar panggil jamin, orang panggil. Kita panggil mana? Kita jamin. Dah. Ais cawang kita tak bayar. Berapa kita tak berahi ke dia? Pada ni. Bukan kedeku. Kalau orang lain, maka banyak mana pun kita jamin, kita bayar. Kalau dia tak, cawang kita tak bayar. Berapa kita tak berahi? Tiba-tiba kita bayar, kita beri pahala. Cerdik. Nak belanja ais cawang, dah, bukan kedeku. Tapi kita belanja pahala. Ada ni. Kita belanja pahala kepada orang yang kita tak kenal. Cerdik tak gitu? Kalau orang mari jumpa kita nak cakap orang, minta maaf. Sebab apa? Pahala saya sikit. Kalau awak banyak, awak bagilah ke orang. Saya pahala sikit.
Nak bagi ke orang muflis saya di padang mahsyar, neraka lah jawapan dia. Gitu je. Ingat je nak ngupak, ingat apa? Beri pahala ke orang. Ngupak, beri pahala ke orang. Ada ni. Ni musim-musim gini ni, kita jaga diri molek. Jaga diri keluarga kita molek. Pada ni. Jangan nak mengumpat, nak maki, nak share benda-benda yang tak pasti. Bukan kita mengumpat, orang mengumpat, kita share jadi hak milik kita. Bukan kita fitnah, kita share fitnah orang, hak milik kita. Hak milik kita lah, sebab kita yang share. Jadi barang milik kita. Tak, kita share barang milik kita. Orang weak kita, kita padam. Orang weak kita padam. Orang weak kita jadi hak kita. Kita weak orang pula. Kan ni? Jangan kata, saya tak, saya share je. Sama. Hak kita. Kata, jaga molek. Musim-musim gini ni. Tak ada hukum hakam kadang-kadang ni. Tak ada hukum hakam. Kita ada akhirah, kita ada mahsyar. Ada titiang sirat, ada syurga dan neraka. Itu kita jaga diri, agama diri kita dan keluarga kita. Dan kalimah yang kedua iaitu Muhammadur Rasulullah, itu memberi faedah akan ikrar dengan risalah Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah ni apa risalah? Kerasulan. Bukan risalah saklar tu, bukan ni. Kan risalah kan. Tak. Risalah ni kerasulan. Nubuwah kenabian. Risalah pangkat. Rasul tuan. Tuan dia lah Rasul Muhammad. Risalah pangkat. Nubuwah pangkat kenabian. Nabiyun ni tuan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi. Apabila Nabi Muhammad ni nabi, dipanggil ada pangkat nubuwah kenabian. Nabi Muhammad ni Rasulullah, ada pangkat risalah kerasulan. Itu risalah. Nubuwah satu, risalah satu. Wallahu a'lam.